Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Saya Wan Lukman Muhafizul. Dan saya Hazel Desmond. Terima kasih kerana memilih Nasional 8. Berikut paparan utama malam ini. Jerebu beralih ke utara, beberapa penerbangan terjejas. Penguatkuasaan di tapak pembinaan dipertingkat. Lim Kit Siang digantung 6 bulan. Kualiti udara hari ini semakin merosot apabila 6 kawasan di utara melibatkan Perlis, Kedah dan Pulau Pinang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU sangat tidak sihat. Menurut portal Jabatan Alam Sekitar, kawasan tersebut ialah Kangar di Perlis, Alor, Bakar Arang, Sungai Petani dan Langkawi di Kedah, Sebarang Jaya 2 Perai serta Universiti Sains Malaysia di Pulau Pinang yang mencatat bacaan melebihi 200. Bacaan tertinggi dicatat di Langkawi dengan IPU 252 pada pukul 2 petang tadi, diikuti Sungai Petani 249 dan Seberang Jaya 245. Berikut bacaan IPU seluruh negara sehingga 6 petang tadi. .600 sebuah sekolah di negeri-negeri bahagian utara diarah tutup esok berikutan bacaan IPU yang masih di tahap tidak sihat. Negeri-negeri terlibat ialah Perak, Pulau Pinang, Perlis dan Kedah melibatkan 728,739 murid. Sementara itu, bagi semua sekolah di Negeri Sembilan, Selangor, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Daerah Bentong di Negeri Pahang serta bahagian Kuching, bahagian Sri Aman, bahagian Samarahan dan bahagian Betong di Negeri Sarawak akan dibuka seperti biasa esok pada 23 Oktober 2015. Pihak Kementerian Pendidikan bagaimanapun berharap semua sekolah sentiasa mengingatkan dan menasihati murid-murid agar sentiasa menjaga kesihatan seperti memakai topeng penutup mulut dan hidung semasa kehadiran mereka di sekolah. Naib Chancellor USM, Datuk Profesor Omar Osman mengambil keputusan untuk membatalkan semua aktiviti luar yang berkaitan dengan akademik, aktiviti akademik, penyelidikan, ko-kurikulum, sukan dan juga persatuan. Malah aktiviti-aktiviti lain juga dilarang dibuat sama dan dengan membatalkan atau menangguhkan sehingga dimaklumkan kembali. Bacaan IPU bagi stesen USM pada jam 11 pagi adalah pada bacaan 247. Menurut kenyataan tersebut juga, aktiviti pentadbiran dan penyelidikan yang melibatkan risiko kesihatan dinasihatkan ditangguhkan. Manakala operasi universiti dan perkhidmatan kesihatan diteruskan seperti biasa. Semua pelajar juga dinasihatkan memakai penutup hidung dan mulut sebagai langkah penjagaan kesihatan dan berada di bilik masing-masing sepanjang keadaan yang sangat tidak sihat ini. Berikutan keadaan terkini jerebu di kawasan utara itu, 2 penerbangan masuk dan keluar di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang LTAPP terpaksa dibatalkan. Pengurus kanannya Arif Jaafar berkata penerbangan yang dibatalkan itu melibatkan syarikat Firefly dari Pulau Pinang ke Langkawi dan syarikat China Southern Airlines dari Guangzhou ke Pulau Pinang. Manakala 4 penerbangan turut dibatalkan di lapangan terbang Sultan Abdul Halim LTSAH awal pagi tadi.
Pengurus LTSAH Putih Ramli berkata kesemua penerbangan itu melibatkan 4 syarikat penerbangan iaitu AirAsia, Malaysia Airlines, Firefly dan Malindo Air meliputi laluan Alostar ke Kuala Lumpur dan Subang. 2 penerbangan pula dijadualkan semula melibatkan Firefly dan Malindo Air. Menurutnya, landasan telah ditutup pada pukul 7 pagi tadi dan dibuka semula pukul 11 pagi selepas jarak ketampakan kembali normal. Dianggarkan lebih 900 penumpang terjejas apabila penerbangan terpaksa dibatalkan dan dijadual semula. Manakala di Langkawi, lapangan terbang antarabangsa Langkawi LIA di Kuah memaksa 12 penerbangan keluar masuk pada awal pagi tadi dibatal dan dijadual semula. Bagaimanapun, operasi LIA dibuka semula pada pukul 10 pagi. Penerbangan dibatalkan akibat jarak ketampakan yang terhad pada paras 550 meter. Landasan LIA terpaksa ditutup sementara bermula jam 7.30 pagi sebelum dibuka semula 3 jam selepas itu. Pengurus LIA Jeffrey Ramli berkata penerbangan yang dibatalkan melibatkan AirAsia serta Malaysia Airlines MAS. Manakala 3 lagi penerbangan Firefly yang tertangguh dijadual semula pada 11 petang. 10 pagi. Kerana jarak penglihatan pagi tadi agak teruk, iaitu bawah daripada tahap yang dibenarkan, iaitu bawah 550. Tapi pukul 10 kita dah buka balik runway. Walaupun penerbangan masuk tetap bergantung kepada airline lah. Syarikat penerbangan dia ada dia punya tahap keselamatan, jarak penglihatan yang minimum yang membolehkan kapal terbang masuk lah. So setakat ni yang telah declare 9 kapal penerbang AirAsia, 9 batal dan 3 Malaysia Airlines. Dalam pada itu, antara yang terjejas akibat penjadualan semula penerbangan ialah sekumpulan 24 murid serta 12 guru dari Kuala Lumpur. Susulan penerbangan mereka ditangguhkan malam semalam kesemua mereka menerima bantuan dan sumbangan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat Langkawi serta pejabat pendidikan daerah bagi penempatan sementara dan keperluan makanan. Di Perlis berikutan, keadaan jerebu yang melepasi bacaan sangat tidak sihat di negeri itu menyebabkan orang ramai mengambil langkah mengurangkan aktiviti luar. Namun bagi yang telah merancang perjalanan ke Langkawi, kemudahan perkhidmatan feri tetap berjalan seperti biasa. Tinjauan kru RTM ke JT Kuala Perlis mendapati jarak penglihatan menunjukkan pengurangan yang sangat ketara. Pengarah Jambatan Laut Wilayah Utara Abdul Aziz Muhammad yang dihubungi menjelaskan setakat ini tiada lagi perkhidmatan feri yang dibatalkan dan dijadualkan semula. Bagaimanapun, pihaknya kini meningkatkan pemantauan pergerakan feri bagi mengelak perkara yang tidak diingini berlaku. Walaupun jarak ketampakan kurang dari 1 km, namun setiap feri mempunyai radar dan GPS yang membantu melancarkan perjalanan. Beliau turut memberi ingatan kepada kapten feri agar mengurangkan kelajuan feri kepada kelajuan yang lebih selamat. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM meminta masjid di seluruh negara mengadakan solat hajat selepas solat Jumaat esok bagi memohon agar kualiti udara kembali pulih. Menerusi satu kenyataan, Ketua Pengarahnya Datuk Osman Mustafa berkata beliau juga telah meminta masjid utama di bawah kelolaan JAKIM iaitu Masjid Negara, Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin serta seluruh masjid dan surau di bawah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan untuk turut menunaikan solat hajat. Pihak Majlis Agama Islam Negeri dan Jabatan Agama Islam Negeri dimohon mengambil langkah sama. Malaysia dalam pada itu tidak akan beri tekanan kepada Indonesia berhubung isu jerebu yang melanda negara. Ini berikutan komitmen tinggi yang ditunjukkan negara jiran itu setakat ini untuk mengatasi masalah berkenaan. Menurut timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, adalah tidak adil bagi Malaysia untuk menyalahkan Indonesia sepenuhnya dalam isu jerebu. Ini kerana negara itu telah melakukan segala yang termampu untuk mengatasi bencana berkenaan untuk tempoh jangka masa panjang. Bagi Malaysia, masalah terbabit seharusnya ditangani secara bersama. Di dalam hal ini saya fikir kerjasama serantau, apatah lagi Malaysia sebagai negara ASEAN untuk berada di garisan paling hadapan bagi membantu penyelesaian masalah ini hendaklah dilakukan. Dan saya juga mengharapkan agar tidak ada pihak di Indonesia yang menyalahkan lagi pelabur-pelabur dari Malaysia
yang mempunyai pemilikan ladang-ladang kelapa sawit dan perkebunan di Indonesia sebagai punca kepada permasalahan jerbu ini. Menurut Timbalan Perdana Menteri, 97% daripada kebakaran hutan yang menyebabkan jerbu ketika ini berpunca daripada aktiviti peladang kecil Indonesia. Secara peribadi, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid telah mencadangkan kepada Indonesia agar mereka mengikuti sistem pertanian efisien bagi mengelak kejadian sama berulang selepas ini. Langkah penguatkuasaan Undang-Undang Rumah Kongsi di tapak pembinaan wajar diperhebat dalam usaha membasmi penularan wabak demam kepialu. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramanian berkata pemeriksaan mendapati faktor sistem sanitasi dan sumber air yang tidak bersih dikenal pasti antara punca utama. Daripada 1 orang dan telah merebak kepada 8 orang itu. So there was a source. Dan ini goes back to the hygienic conditions yang kita ada di dalam tapak-tapak pembinaan. Di dalam kongsi-kongsi di mana mereka ada tinggal itu. Kadang-kadang kongsi itu tiada ada apa-apa kemudahan. Contohnya isu, adakah mereka dapat air yang bersih? Bolehkah mereka ada mempunyai sanitasi yang mencukupi? Terdahulu beliau merasmikan Pusat Rawatan Ibu dan Bayi Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu. Selasa lalu, Kementerian mengesan kes demam kepialu bermula daripada 7 buruh binaan warga asing di tapak pembinaan di Ceras, Kuala Lumpur dan sehingga semalam 34 kes demam kepialu dicatatkan di Lembah Kelang. Orang ramai yang mempunyai simptom dijangkiti demam kepialu diminta segera mendapatkan pemeriksaan di klinik dan hospital yang berdekatan. Menurut Perunding Am dan Penyakit Berjangkit Dr. Leong Chi Lun, melalui pemeriksaan awal, pihak polis dapat membuat semakan darah bagi mengesan seseorang itu dijangkiti bakteria Salmonella typhi atau tidak. Since ada peningkatan kes, kita tahu bahawa masa-masa ini kita kena berwaspada. So sesiapa yang ada demam, sakit perut ataupun cirit-pirit kena pergi klinik atau hospital dengan segera untuk membuat penyiasatan lah. Beliau bercakap dalam sidang media di Ibu Negara. Tambah Dr. Leong, jika gejala tersebut tidak dirawat, ia boleh berterusan sehingga beberapa minggu. Ini akan menyebabkan komplikasi seperti pendarahan dan kebocoran saluran penghadaman, keradangan otak, psikosis dan sebagainya. Pada masa sama, orang ramai diingatkan untuk menjaga kebersihan, khususnya penggunaan air bersih bagi dijadikan air bilasan sayur-sayuran, buah-buahan dan hanya minum air yang telah dimasak. Esok hari yang dinanti-nantikan rakyat Malaysia apabila Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak bakal membentangkan bajet 2016 di Parlimen. Pastinya rakyat meletakkan harapan yang tinggi agar belanjawan kali ini memperkenalkan langkah bagi meringankan beban dan kos sara hidup yang semakin meningkat. Namun pakar ekonomi mengingatkan rakyat agar bersikap realistik memandangkan bajet kali ini dilihat amat mencabar buat kerajaan. Apatah lagi kerajaan ketika ini perlu menguruskan kewangan yang menyusut ekoran kejatuhan harga minyak mentah global. Dana antarabangsa IMF, mereka sudah pun menyemak semula apa yang dikatakan jangkaan ekonomi dunia pada tahun akan datang, dan semakan itu adalah semakan yang rendah. Maksudnya prospek pertumbuhan ekonomi adalah rendah pada akan datang, dan pada ketika ini kita masih lagi berhadapan dengan ketidakpastian terhadap jangkaan kenaikan kadar faedah di Amerika Syarikat, kelemahan ekonomi di negara China, macam mana dia akan efek ekonomi negara kita. So dengan signal ataupun isyarat-isyarat yang kita terima ni, kita perlu ada satu pengharapan yang realistik. Jelasnya setiap ringgit yang dibelanjakan oleh kerajaan perlu memberi pulangan bernilai tinggi kepada pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, beliau menjangkakan kerajaan tidak akan memperkenankan langkah populis, sebaliknya melaksanakan pengagihan sumber secara berkesan untuk memastikan kemapanan ekonomi jangka panjang. Kalau kita belanja macam bantuan keuangan ni, secara umumnya ialah berbentuk penggunaan. Bila kita gunakan, dia akan habis. Tapi kalau kita gunakan untuk development expenditure, ialah satu bentuk perbelanjaan yang untuk membina kapasiti pengeluaran. Contoh pengeluaran sebuah negara, kalau kita spend untuk
sekolah, contohnya lah, spend untuk healthcare, untuk hospitals, itu akan menjadikan population kita lebih sihat, lebih maju, dan akhirnya dalam jangka masa panjang ekonomi itu akan bertumbuh dalam keadaan yang sangat sustainable. Apapun, beliau yakin bajet yang bakal diumumkan kerajaan esok telah mengambil kira kepentingan rakyat serta memastikan negara berada di landasan yang betul untuk terus mencatat pertumbuhan. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam satu kenyataan menegaskan kerajaan amat komited untuk memastikan ekonomi negara dapat terus berdaya saing dalam arus ekonomi global yang mencabar. Selain itu, keupayaan untuk mengurus cabaran dari luaran dan menjaga kesejahteraan rakyat. Dalam suasana di mana kejatuhan harga minyak dan gas yang menjejaskan pendapatan negara, Perdana Menteri menggariskan langkah-langkah kerajaan untuk menangani impak terhadap ekonomi negara, khususnya beberapa ketetapan untuk mempelbagaikan ekonomi negara sejak beberapa tahun lalu. Dua perkara yang dilakukan bagi meningkatkan daya saing iaitu dengan memperkenalkan cukai barangan dan perkhidmatan GST dan merasionalisasikan subsidi. Keputusan tersebut berjaya menyelamatkan negara. Kutipan GST adalah lebih tinggi daripada jangkaan kerana pematuhan yang lebih tinggi. Pada masa sama, katanya negara beruntung kerana memiliki sumber-sumber lain ditambah dengan perbelanjaan yang berhemah. Perdana Menteri juga menegaskan asas ekonomi kekal kukuh dengan pertumbuhan dijangka antara 4.5 hingga 5.5% tahun ini. Manakala inflasi mencapai di antara 2 hingga 2.5% dan kadar pengangguran kekal stabil. Justru kerajaan berada di kedudukan yang baik untuk terus mengutamakan rakyat dengan meneruskan bantuan kepada kumpulan rakyat yang menerima kesan. Semua ini meliputi aspek untuk menangani kos sara hidup yang tinggi, menyokong sektor swasta melalui dasar mesra perniagaan dan memastikan pertumbuhan inklusif, menambah baik pembangunan modal insan serta meningkatkan produktiviti, inovasi dan teknologi hijau. Akhir sekali, Datuk Seri Najib menjelaskan beliau sudah merangka perancangan dan yakin tidak akan terganggu kerana jika rancangan itu tidak dapat dilaksanakan akan menyebabkan kesan buruk. Bajet 2016 esok akan memperlihatkan rancangan untuk meningkat kualiti hidup serta menjamin kesejahteraan rakyat. Bajet 2015 tahun lalu yang bertemakan ekonomi keperluan rakyat memberi tumpuan kepada kesejahteraan rakyat, sektor ekonomi, pendidikan dan latihan serta sosial dan perumahan. 7 strategi utama digariskan, antaranya memperkukuh pertumbuhan ekonomi, memantapkan tadbir urus fiskal, mengupaya modal insan dan keusahawanan, memperkasa agenda Bumi Putra serta memartabatkan peranan wanita. Ikuti rangkuman bajet 2015. Tahun lalu, sejumlah RM273.9 bilion diperuntukkan pada bajet 2015, peningkatan RM9.8 bilion berbanding bajet 2014. Daripada jumlah tersebut, RM223.4 bilion diperuntukkan bagi perbelanjaan mengurus, manakala RM50.5 bilion untuk perbelanjaan pembangunan. Pemberian bantuan rakyat Satu Malaysia BRIM ditingkatkan daripada RM650 kepada RM950 bagi isi rumah berpendapatan bulanan RM3,000 ke bawah. Manakala bagi isi rumah berpendapatan bulanan antara RM3,000 hingga RM4,000, bantuan BRIM ditingkatkan daripada RM450 kepada RM750. Bantuan persekolahan RM100 seorang disalurkan kepada 5.4 juta pelajar sekolah rendah dan menengah dengan peruntukan sebanyak RM540 juta. Barangan dengan anggaran nilai RM3.8 bilion dikecualikan daripada cukai barang dan perkhidmatan GST, manakala RM40.5 bilion diperuntukkan untuk pelbagai subsidi. RM56 bilion diperuntukkan kepada Kementerian Pendidikan untuk membiayai pelbagai program pengajaran dan pembelajaran. RM23.3 bilion diperuntukkan bagi perkhidmatan dan kemudahan kesihatan rakyat seperti membina hospital dan menambah 30 klinik Satu Malaysia. RM600 juta diperuntukkan bagi meningkatkan pemilikan equity Bumi Putra dalam syarikat swasta atau syarikat berkaitan kerajaan GLC. RM660 juta diperuntukkan kepada kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah ESKOM bagi memperkukuhkan keselamatan di kawasan Zon Keselamatan Pantai Timur Sabah (S-Zone). RM2.26 bilion pula diperuntukkan kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bagi pembangunan dan operasi.
Dana industri kandungan digital industri sebanyak RM100 juta diperuntukkan bagi memajukan industri kreatif negara. Untuk menangani isu pemilikan rumah dengan harga yang berpatutan, pelbagai projek dan program dilaksanakan. Antaranya 80,000 unit rumah prima dibina dengan peruntukan sebanyak RM1.3 bilion. RM4.5 bilion diperuntukkan bagi menyedia dan menaik taraf kemudahan dan infrastruktur luar bandar, terutamanya di Sabah dan Sarawak. Dalam pada itu, bajet 2016 diharap dapat merangsang pertumbuhan ekonomi serta angka perdagangan negara. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Muhammad Ahmad berharap lebih banyak tumpuan diberi kepada sektor perusahaan kecil dan sederhana PKS dengan rancangan dan strategi baharu untuk meningkatkan ekspor. SME sebagai tulang belakang kepada negara harus perlu mendapat pembelaan. Kita cukup sedar bahawa kerajaan dari segi hasilnya menghadapi banyak cabaran, sudah pun dimaklumkan oleh kami. Jadi dalam konteks keadaan kewangan yang mencabar, kita harap, walaupun kita tahu, kita faham keadaan kewangan mencabar, kita harap kerajaan akan terus memberi perhatian usaha-usaha untuk menggalakkan perdagangan dan pelaburan pada masa yang sama untuk pastikan bahawa SME PKS terus mendapat bantuan dari kerajaan. Beliau menjelaskannya pada sidang media sempena majlis menandatangani memorandum persefahaman di antara Matret dan Shrimp Khas International Sendirian Berhad. MOU ini bertujuan memperkenalkan bantuan persijilan analisis bahaya dan titik kawalan kritikal HACCP bagi menggalakkan lebih banyak pembuat makanan di Malaysia memperoleh sijil tersebut. Negara perlukan satu bajet yang bertanggungjawab dan mengambil kira keperluan rakyat dengan tidak melupakan soal pembangunan modal insan dan prasarana. Ketua Eksekutif Johor Corporation Jacob Datuk Kamaruzaman Abu Bakasim berkata, elemen itu penting untuk merangsang pertumbuhan, menambah baik kedudukan negara serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Untuk berimbang selain daripada mengekalkan daya tahan negara, tetapi harapan kami dan juga yang kita rata-rata dengar daripada rakyat bahawa kita hendakkan bajet yang prihatin. Katanya tanpa infrastruktur sesuai bagi ekosistem pelaburan masing-masing, Malaysia tidak mungkin dipilih pelabur. Untuk itu, insentif sewajarnya perlu dipertimbangkan kepada institusi-institusi pendidikan dan latihan bagi memperkasakan sumber modal insan. Bajet 2016 juga diharap dapat menyediakan peruntukan untuk membangunkan sumber daya komuniti yang mampu meningkatkan interaksi dan kerjasama antara anggota masyarakat. Perdana Menteri sementara tadi meluangkan masa meninjau operasi persiapan terakhir pembentangan bajet 2016 di Kompleks Kementerian Kewangan sebentar tadi. Bajet 2016 yang akan dibentangkan oleh Datuk Seri Najib di Dewan Rakyat petang esok, iaitu pembentangan beliau yang ke-8 sebagai Menteri Kewangan. Mohan Jinasami ada butirannya, teruskan. Okey, standby. Mohan? Jika sudah bersedia, Mohan, teruskan. Di studio seperti ada sedia maklum, ketika ini saya berada di hadapan Kompleks Kementerian Kewangan di mana sebentar tadi Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak meluangkan masa meninjau operasi persiapan terakhir pembentangan bajet 2016. Ketimbang beliau yang ditemani isteri Datin Seri Rosmah Mansor di perkarangan bangunan Kementerian Kewangan disambut oleh pegawai dan juga petugas kementerian yang terbabit dalam penyediaan belanjawan 2016. Datuk serta dalam tinjauan bersama Perdana Menteri ialah Menteri Kewangan 2 iaitu Datuk Seri Ahmad Usni Hazra, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah dan juga Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Dr. Muhammad Irwan Serigar Abdullah. Dan bajet 2016 akan dibentangkan oleh Datuk Seri Najib di Dewan Rakyat petang esok, iaitu pembentangan beliau yang ke-8 selaku Menteri Kewangan. Dan bajet 2016 ini dikatakan agak penting kerana kedudukan ekonomi global semasa yang mencabar dan ketidaktentuan ekonomi global yang sedikit sebanyak telah menjejaskan kedudukan ekonomi negara dan menimbulkan kebimbangan
dengan lapisan masyarakat tertentu. Namun Datuk Seri Najib yang seperti telah menyatakan dalam laman Twitter beliau dan juga dalam mesej pra-bajet 2016, bajet pada kali ini akan terus menjamin peluang dan akses golongan rumah berpendapatan 40% terendah iaitu B40 kepada pendidikan lebih tinggi dan juga latihan kemahiran agar mereka memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan juga stabil. Dan bajet 2016 juga akan menyediakan rumah mampu milik serta meningkatkan pendapatan, pemilikan kekayaan dan juga kualiti hidup isi rumah bagi golongan tersebut. Dan Datuk Seri Muhammad Najib juga jangka akan membentangkan pencapaian baru dari segi defisit fiskal semasa pembentangan bajet 2016 nanti. Dan ini sedikit untuk pengetahuan anda yang saya dapat berkongsikan, iaitu dalam kaji selidik bajet 2016 yang dijalankan melalui laman sesawang najibrazak.com, iaitu bermula 18 September sehingga 1 Oktober lepas, beberapa aspek penting seperti kos sara hidup, perumahan dan kehidupan di bandar serta pendidikan merupakan 3 kategori paling penting yang dipilih oleh rakyat dalam pelaksanaan bajet 2016. Apapun, esok petang segala persoalan akan dijawab ketika pembentangan bajet 2016 yang disiarkan secara langsung di TV1. Jadi sekian sahaja laporan saya daripada Kompleks Kementerian Kewangan. Kita kembali bersama Hazel dan Wak Lukman di studio. Silakan. Baik, terima kasih. Mohon di Putrajaya. Nasional 8 berehat seketika, kembali seketika nanti. Salah tafsir mengenai Islam mengundang kepada kegiatan pengganas. Justru Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mahu semua pihak memerangi kegiatan tersebut tanpa mengira latar belakang agama. Perbezaan pendapat dan kefahaman merentasi mazhab serta usaha mewujudkan pentadbiran dan dunia mengikut sistem khalifah yang disalaherti dipercayai menjadi antara penyebab berlakunya kegiatan pengganas. Islam is about peace. Islam is about working together. Let us be together to do away with negative perceptions about Islam. Islam is about working and collaborating not only among Muslims but with other religions. Let us work together as an ummah. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan demikian dalam ucap tama dialog keselamatan antarabangsa Putrajaya di Ibu Negara. Bagi mengelak Islam terus dikaitkan dengan pengganas, Malaysia kini katanya terus menggiatkan usaha penerangan kepada masyarakat antarabangsa dan menggalakkan kerjasama dengan negara luar dalam membanteras keganasan. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid merasmikan dialog keselamatan antarabangsa Putrajaya di Ibu Negara. Program 2 hari bermula semalam itu membawa tema Bersatu Memerangi Keganasan melalui kerjasama rentas sempadan. Selain perwakilan tempatan, dialog turut disertai wakil kerajaan dan agensi penguatkuasa Australia, China, Jepun dan United Kingdom. Australia dalam pada itu memuji usaha berterusan Malaysia memerangi kegiatan pengganas. Atas komitmen berkenaan, Australia akan meningkatkan kerjasama strategik dengan Malaysia, terutama dalam isu-isu keganasan merentasi sempadan. Perkara itu dikongsi Menteri Imigresen dan Kawalan Sempadan Australia, Peter Dutton, dalam sidang media bersama Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Ibu Negara. Kedua-duanya bertemu sempena dialog keselamatan antarabangsa Putrajaya dan berkongsi misi sama dalam berhadapan isu keganasan. To share information, to discover new technologies, to try and save our young people from having their minds indoctrinated by the evils of terrorists. And there is a lot of good work for us to continue. And I'm very pleased to be here today and very pleased to see my good friend again and to talk about issues which are a very high priority for both of our countries. Dalam aspek kerjasama, agensi penguatkuasaan Malaysia dan Australia turut menjalankan latihan bersama dari semasa ke semasa. Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah hari ini berkenan menggunakan pingat darjah kepahlawanan Angkatan Tentera Malaysia ATM kepada 192 penerima di Istana Negara. Seri Paduka Baginda menggunakan darjah Panglima Setia Angkatan Tentera PSAT kehormat kepada 7 pegawai kanan tentera didahului Major Jeneral Datuk Muhammad Noor Osman. 6 lagi penerima darjah PSAT kehormat ialah Major Jeneral Datuk Abdul Halim Jalal, Major Jeneral Datuk Zamrus Muhammad Zain,
Laksmada Muda Datuk Pahlawan Muhammad Adib Abdul Samad, Laksda Datuk Khairul Anwar Yahya, Laksda Abdul Rahman Ayub dan Major Jeneral Datuk Abdul Muttalib Abdul Wahab. Hadir sama pada istiadat tersebut Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Zulkifli Muhammad Zain dan Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor. Sebanyak 13 pegawai ATM menerima darjah Pahlawan Angkatan Tentera PAT 75, menerima Kesatria Angkatan Tentera dan 97 menerima darjah Bentara Angkatan Tentera. Ahli Parlimen Gelang Patah Lim Kit Siang digantung selama 6 bulan daripada Dewan Rakyat selepas usul yang dibentangkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Azalina Othman Said diluluskan majoriti Ahli Parlimen hari ini. Usul tersebut dibahaskan dengan hangat selama lebih sejam. Wakil DAP itu enggan meminta maaf atas kenyataannya yang menyifatkan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Pandikar Amin Mulia menyalahguna kuasa apabila mengarahkan mesyuarat jawatan kuasa Kira-Kira Wang Negara PAC ditangguhkan susulan ketiadaan pengerusi. Beliau berkata penangguhan itu melengahkan siasatan terhadap One Malaysia Development Berhad 1MDB yang sedang dijalankan PAC. Semasa berhujah mempertahankan dirinya, Kit Siang berkata usul yang dibawa merupakan satu penghinaan kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat dan Parlimen. Masih berdiri, masih menggunakan perkataan sabotaj, masih mengatakan seolah-olah dia difitnah. Saya hormat dengan penuh kepada Yang di-Pertua. Saya tak pernah kata bahawa beliau sengaja salah guna kuasa, sengaja untuk sabotaj. Usul yang dibawa untuk menggantung Kit Siang mengikut aturan mesyuarat 27/3. Timbalan Speaker Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi mengumumkan keputusan penggantungan secara undi blok dengan majoriti 107 ahli Dewan Rakyat menyokong usul itu, manakala 77 tidak menyokong. Ketika ditemui wartawan Margaret Gambang selepas keputusan penggantungan itu diumum, Tan Sri Pandikar Amin Mulia menegaskan kedudukan seorang Yang di-Pertua perlu dihormati. Beliau menafikan keputusan tersebut sebagai satu bentuk hukuman peribadi terhadap Kit Siang. Sebaliknya, ia dipersetujui wakil-wakil rakyat yang lain. Tan Sri Pandikar juga memberi peringatan kepada setiap ahli Dewan agar tidak membelakangkan aturan mesyuarat apabila tidak bersetuju dengan Speaker. Dia sebagai ahli yang berhormat, yang terhormat, wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin negara ini, bukan cara begitu. Cara begitu, pengurusi JKKK dalam mesyuarat JKK kampung pun boleh buat, berteriak-teriak sana-sini. Di pasar pun boleh buat, kalau mau jual ikan, siapa harga yang lebih mahal, siapa yang tidak. Jadi, soal dia kalau tidak setuju dengan Speaker ialah buat usul di bawah peraturan 43, iaitu bentang usul cuma memerlukan 2 hari notis. Tan Sri Pandikar turut menegaskan beliau tidak pernah berpihak kepada sesiapa dalam membuat keputusan di Dewan Rakyat, selain menyifatkan tuduhan pembangkang tidak berasas. Sebagai ahli parlimen, sama ada sebelah kerajaan atau sebelah pembangkang, dia mesti mematuhi peraturan yang sedia ada. Tambah-tambah lagi yang jadi senior ahli parlimen, dia patut tahu. Tapi masalah sekarang ini ada di kalangan mereka yang tidak mahu mematuhi peraturan yang sedia ada. Dan bila dia tak nak buat peraturan, dia tidak mahu mematuhi peraturan yang sedia ada. So, apabila tindakan diambil, dia ada tindakan diambil, amaran, suruh keluar dan akhirnya dibawa sini. Pembangkang ini dia buat huru-hara, hanya cukup tiba masa sudah buat perubahan. Pembangkang tidak akan mengakui apa kesalahan dia. Dia tidak peduli. Dia akan spin lagi, dia akan lagi putar balik lagi. Macam tadi kita nampak kalau patah, kita tengok dia tidak mengaku. Timbalan Perdana Menteri mencadangkan agar ahli jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara PAC mengangkat sumpah simpan rahsia bagi memastikan tidak berlakunya ketirisan maklumat.
Cadangan tersebut bagaimanapun perlu dikemukakan kepada penasihat undang-undang terlebih dahulu. Saya membangkitkan isu mengenai jika ada dokumen yang menjadi exhibit di dalam mesyuarat PAC atau maklumat yang diperbincangkan di dalam mesyuarat PAC atau sebarang persamaan serta perbezaan pendapat di kalangan ahli-ahli PAC, maka ianya hendaklah tidak keluar daripada mana-mana ahli PAC. Sebarang penyataan atau laporan hendaklah dibuat secara resmi oleh jawatan kuasa PAC berkenaan, bukan pendapat peribadi daripada mana-mana ahli PAC. BN telah pun menyenarai beberapa nama bagi menggantikan individu yang tidak lagi menjadi anggota PAC setelah dilantik ke jawatan dalam Kabinet. Mengikut peraturan, jawatankuasa pemilih akan mengemukakan nama kepada persidangan dalam masa terdekat. Firma audit antarabangsa akan mengaudit proses pembelian semua aset milik Majlis Amanah Rakyat MARA termasuk pembelian hartanahnya di Australia. Pengerusi MARA Tan Sri Anwar Musa mengesahkan firma asing itu akan menjalankan audit terperinci termasuk audit forensik. Dan ini melibatkan kos yang tinggi, malah mencecah angka 2 juta. Hampir 2 juta fee setelah dirundingkan berkali-kali dan setelah kita merujuk didapati itu adalah satu kadar yang difahamkan sekadar yang lazim untuk menjalankan audit yang dianggap sebagai full-fledged dan yang terpaksa menjalankan audit di luar negara dan juga menjalankan forensik audit. Jadi dari majlis telah bincang dan kita buat keputusan okey. Kita terpaksa menanggung kos yang tinggi tapi kita bersedia menanggung kos yang tinggi. Beliau juga meminta mana-mana pihak yang mempunyai bukti ataupun dokumen berhubung kes pembelian hartanah di Australia supaya menyerahkannya kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM bagi membantu siasatan. Pada Julai lalu, MARA merehatkan 2 pegawai kanan anak syarikatnya, MARA Inch, yang terlibat dalam pembelian aset di Australia untuk memudahkan siasatan. Mereka ialah pengerusi MARA Inch, Datuk Muhammad Lan Alali dan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Abdul Halim A. Rahim. Orang ramai dijemput hadir ke pameran Kerjaya dan Agro Makanan 2015 pada 24 dan 25 Oktober 2015 di Maib Serdang. Program anjuran Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani datanglah beramai-ramai untuk mengetahui peluang kerjaya dan keusahawanan dalam bidang pertanian negara. Bertemu kembali. Ringgit dijangka mengukuh kepada RM3.80 berbanding setiap dolar Amerika Syarikat dalam tempoh sederhana. Pengarah Eksekutif Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia MIR, Dr. Zakaria Abdul Rashid berkata prestasi ringgit ini sangat bergantung kepada harga minyak mentah dunia. Bagaimanapun, Dr. Zakaria berpendapat ringgit tidak mungkin meningkat banyak sehingga akhir tahun ini. Ia berikutan kemungkinan kenaikan kadar faedah oleh Rizab Persekutuan Amerika Syarikat. If you look at the ringgit just now, is tracked well with the price of crude oil. If price of oil can back, of course not to 100 over, but maybe perhaps you can reach around 80 USD, not ringgit, 80 USD. Perhaps we can get back to that level. Bank Negara katanya aktif dalam campur tangan tukaran asing untuk mempengaruhi paras kadar pertukaran yang menerima tekanan hebat terutama pada bulan Ogos dan September 2015. Sehingga pukul 5 petang tadi, ringgit diniagakan pada 4.29 berbanding setiap dolar Amerika. ASEAN memerlukan satu sistem infrastruktur perbankan tunggal bagi memudahkan operasi bank-bank di 10 negara anggota. Jelas Ketua Pegawai Eksekutif Maybank, Dato' Abdul Farid alias, sistem ini akan memudahkan pemain serantau untuk mempunyai pengurusan risiko yang lebih baik serta kos operasi yang lebih rendah. When you have a regional organisation, or rather when you have an organisation that have presence in all the countries,
sometimes the local regulation requires you to have infrastructure solely developed for that country. So that can be very expensive for someone like us who try to grow regionally. Beliau ditemui pada sidang kemuncak ekonomi ASEAN Financial Times di Ibu Negara. Selain itu, Datuk Farid turut berharap agar kebebasan diberikan kepada institusi bank untuk menghantar kaki tangan mereka ke cawangan-cawangan berbeza di negara-negara ASEAN. Langkah ini katanya akan mengukuhkan lagi kedudukan Maybank sebagai institusi perbankan serantau. Kejohanan sepak takraw seri Super Final, Malaysia melangkah ke pentas akhir selepas menewaskan Filipina dalam saingan separuh akhir petang tadi. Namun kemenangan itu bukan mudah apabila terpaksa bangkit sebelum menundukkan Filipina 2-1. Trio negara yang diketuai Syahir Rosdi selaku tekong, Farhan Adam selaku feeder dan killer Khairul Zaman jelas dilihat pilihan untuk ke pentas final selepas cemerlang dalam saingan peringkat kumpulan. Andaian tersebut walau bagaimanapun meleset apabila Filipina mempamer aksi bertenaga untuk menguasai set pertama dengan kemenangan 21-14. Tersentak dengan aksi tersebut, skuad kendalian Abdul Talib Ahmad bangkit memperkemaskan rentak dan hasilnya berjaya menyamakan kedudukan dengan kemenangan 21-11. Di set penentuan, permainan mantap yang dipamerkan skuad negara berjaya memerangkap lawan dan menamatkan perlawanan dengan kemenangan 21-12. Malaysia akan berdepan seteru utama Thailand di pentas final esok. Menjelang pembentangan bajet esok, Kementerian Belia dan Sukan mengharapkan peruntukan terbesar buat sukan negara kali ini. Ia sebagai persiapan Malaysia sebagai tuan rumah Sukan SEA 2017 serta program podium dan persiapan ke Olimpik 2016. Kita ada persiapan untuk Olimpik tahun depan, kita ada podium program kita dan kita ada persiapan untuk menjadi tuan rumah bagi Sukan SEA tahun 2017. Jadi kita telah minta supaya ketiga-tiga program utama ini dapat dipertimbangkan dari segi belanjawan dan juga itu untuk elite sports, tetapi untuk sukan untuk semua kejayaan HSN hari itu dengan Fit Malaysia kita minta diteruskan program. Tambah KJ, bajet tambahan itu perlu susulan kejayaan penganjuran Hari Sukan Negara dan Fit Malaysia. Tahun lalu dalam pembentangan bajet 2015, kerajaan memperuntukkan RM103 juta kepada pembangunan sukan dalam mentransformasikan Malaysia sebagai sebuah negara bersukan menerusi 4 langkah bersepadu. Dan dalam perkembangan berasingan, Khairi turut membayangkan penubuhan sebuah universiti sukan swasta di Malaysia bakal jadi kenyataan. Meskipun bukan di peringkat pelaksanaan, kajian terperinci sedang dilakukan bagi tujuan itu khusus untuk melahirkan atlet pelapis negara. Kajian tersebut dibuat oleh beberapa universiti dari United Kingdom yang mempunyai program sukan bertaraf antarabangsa. Jelas Khairi, untuk merealisasikan hasrat itu, KBS juga bekerjasama rapat dengan Kementerian Pendidikan untuk mewujudkan sekurang-kurangnya satu sekolah sukan di setiap negeri. Pada masa sama, program rentas agensi dilakukan melalui strategi Lautan Biru untuk membudayakan aktiviti bersukan termasuk kerjasama dengan Kementerian Kesihatan bagi menerap budaya hidup sihat sekaligus mengurangkan kadar perbelanjaan untuk perubatan akibat penyakit yang berpunca daripada kurangnya aktiviti sukan. Program Fit Malaysia dan Hari Sukan Negara antara inisiatif ke arah penerapan budaya berkenaan. Perlu dikaitkan rapat dengan soal pendidikan. Untuk makluman, Ahli Yang Berhormat mengikut bidang tugas kementerian, sekolah-sekolah sukan itu diletakkan di bawah Kementerian Pendidikan. Dan namun demikian, Kementerian Belia dan Sukan sangat bekerja rapat dengan sekolah-sekolah sukan. Sebagai contoh, sekolah sukan pertama iaitu di Bukit Jalil diletakkan sebelah Majlis Sukan Negara, dan produk daripada sekolah-sekolah sukan sama ada sekolah sukan di Bukit Jalil, sekolah sukan di Bandar Penawar, sekolah sukan di Gambang Pahang dan juga sekolah-sekolah sukan yang baru saja dibina di Terengganu dan juga di Sabah, itu semua diserapkan sebagai atlet-atlet pelapis. Kita juga sedar bahawa ada keperluan dan ada juga permintaan untuk diwujudkan sebuah college ataupun sebuah universiti
sukan, dan perkara ini telah dimajukan kepada pertimbangan Kementerian Pengajian Tinggi. Buat masa ini, untuk makluman Alia Mohamad, seperti Alia Mohamad sedia maklum, kita ada beberapa universiti seperti Universiti Melaya, Universiti UiTM dan sebagainya yang mempunyai fakulti sukan. Terima kasih. Mengulas selanjut mengenai Fit Malaysia, Khairi memaklumkan program tersebut sudah merekod 347,052 orang peserta, sekaligus berada di landasan tepat untuk mencapai sasaran negara bersukan dengan penyertaan 60 hingga 70% penduduk. Sementara itu, Khairi menjelaskan Pesuruhjaya Sukan Datuk Zaitun Osman masih perlu masa untuk memutuskan hukuman terhadap Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM. Jadi saya telah memperhalusi implikasi dia dan saya telah bagi nasihat kepada beliau, tapi saya kata saya tak boleh mempengaruhi keputusan beliau. Tetapi beliau telah minta sedikit masa lagi sebelum nak buat keputusan, dan kita pun tidak ada apa-apa keperluan mendesak untuk buat keputusan buat masa ni. Kes membabitkan Persatuan Bola Sepak Kuwait baru-baru ini juga perlu dijadikan contoh sebelum apa-apa keputusan dibuat kelab. Mengikut Akta Pembangunan Sukan, keputusan hanya boleh dibuat oleh Pesuruhjaya Sukan hanya jika Persatuan Sukan tidak bersetuju dengan hukuman yang dikenakan, barulah rayuan boleh dikemukakan kepada Menteri. Selain denda RM180,000 beserta amaran dan kemenangan percuma 3-0 kepada Arab Saudi, Malaysia turut dihukum bermain satu perlawanan tanpa penyokong menentang Emiria Arab Bersatu 17 November depan di laman sendiri. Grand Prix Malaysia, perkabaran kurang enak dari kem terjun negara apabila Pandalela Renong disahkan mengalami kecederaan belakang. Ini bermakna Malaysia bakal terlepas kurang-kurangnya satu pingat akibat ketiadaan Pandalela. Jurulatih skuad terjun negara Yang Zuliang menjelaskan latihan Pandalela dihentikan lebih awal selepas beliau mengadu mengalami sakit belakang. Bagaimanapun, tahap kecederaannya masih dalam pemantauan fisioterapi dan jika ianya serius, Pandalela terpaksa melupakan hasratnya untuk menyertai kejohanan ini. Yeah, Pandalela this morning is just the training, no more, no have the sports injured, just stand there. Then she feels back is no feeling. It's very painful. So now it's muscle is to some massage for her. And tomorrow I'm not sure. I just waiting. Pandalela bagaimanapun enggan ditemu bual kerana sedang menjalani pemeriksaan dengan fisioterapi. Sementara itu, bagi Nur Davita Sabri yang sudah layak ke Sukan Olimpik tahun depan, kejohanan ini adalah peluang untuknya bagi meningkatkan prestasi. Saya pun tak qualify untuk acara 3 meter. Jadi coach nak saya ambil lebih banyak experience dalam acara 3 meter. Seorang lagi penerjun yang mengesahkan tiket ke Riau tahun depan, Eng Yan Yi, walaupun masih letih kerana baru pulang dari kejohanan dunia, GP Malaysia dilihat sebagai platform untuk memperbaiki aksi terjunannya. We preparation quite good because we went to China for training. So we just came back and I hope we can do better in this competition. Kejohanan terjun Grand Prix Malaysia akan bermula 23 hingga 25 Oktober ini di Pusat Akuatik Nasional Bukit Jalil. Susulan tragedi 7 murid hilang, keputusan terhadap satu rangka dan satu mayat yang ditemui ketika pencarian sekumpulan murid orang asli Sekolah Kebangsaan Tohoi awal bulan ini akan diumumkan esok. Ketua Polis Kelantan Datuk Mazlan Lazim berkata ia akan menjurus kepada penentuan identiti seorang lagi kanak-kanak yang masih hilang dan sedang dicari oleh pasukan mencari dan menyelamat SAR. Tambah Datuk Mazlan, keputusan DNA itu akan diperoleh dari Jabatan Kimia Petaling Jaya dan pihaknya akan membuat kenyataan akhbar sebaik keputusan diketahui. Keputusan itu sekaligus menjawab persoalan mangsa yang masih hilang sama ada Haikal Yaakob 8 tahun atau Linda Rosli 8 tahun. Jumaat lalu, hasil ujian DNA hampir 2 minggu mendapati 2 daripada 4 mayat yang ditemui dikenal pasti sebagai Ika dan Juvina. Tak tahu siapa sebenarnya yang tidak dijumpai. Haikal ke, Linda ke, Sasa, okey kita tahu antara dua, Linda ataupun Sasa. Jadi di sini kita tak boleh katakan Linda ataupun Haikal. Beliau bercakap pada sidang media selepas merasmikan program Bulan Pencegahan Jenayah di Kota Baru.
Pada 8 Oktober pula, pasukan penyelamat menemui satu tengkorak dan beberapa tulang rusuk kanak-kanak yang tidak diketahui identiti. Manakala dua lagi kanak-kanak, Norin Yaakob dan Mek Sudiar Aluj, ditemui selamat selepas hilang selama 48 hari di dalam hutan. Sky Nasional 8 edisi 22 Oktober. Bersama Redwin selepas ini dalam Best 510. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sehati sejiwa.